Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis perkongsian ilmu fiqh dan kita. InsyaAllah pada hari ini, pada sesi kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan perkara yang diharamkan ketika berhadas dan perkara yang dibolehkan ketika ibadat yang dibolehkan ketika berhadas. Pada awalnya perkara yang menyebabkan mandi wajib iaitu adalah mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadat tanpanya apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Maknanya tanpa mandi wajib ibadat tidak sah. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kita mandi wajib iaitu yang pertama janabah, yang kedua haid, yang ketiga sebab bersalin, dan yang keempat iaitu mati. Dinamakan sebagai janabah maksudnya adalah jauh, dan jauh. Maknanya orang yang jauh daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dia tak boleh nak beribadat, tak boleh nak solat, dikira sebagai orang yang berjunub. Sama ada lelaki atau perempuan dipanggil juga sebagai orang yang berjunub, sama ada seorang ataupun ramai. Maknanya kita bagi orang berjunub ni orang yang tak boleh nak solat, orang yang berhadas besar, untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sebab-sebab orang yang berjunub, orang yang berjanabah. Janabah disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, keluar air mani, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dengan cara bermimpi ataupun berjima ataupun bercumbuan, melihat seorang yang berahi atau berkhayal, apa cara sekalipun, apabila keluar air mani maknanya dia telah berhadas, maknanya dia telah berjanabah ataupun berjunub. Ini sebagaimana perempuan pun dikira sebagai berjunub bila mana dia keluar air mani, sebagaimana kisah Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal 'alal mar'ati min ghusli idza ihtalamat? Adakah perempuan diwajibkan mandi sekiranya dia bermimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am idza ra'atil ma'. Ya, sekiranya engkau melihat ataupun sekiranya sehingganya keluar air mani, melihat air itu air mani, maka diwajibkan juga mandi wajib. Maknanya kalau perempuan bermimpi, biasanya kita dengar lelaki saja bermimpi keluar air mani, tapi kalau perempuan bermimpi menyebabkan keluarnya air mani, dia pun diwajibkan untuk mandi wajib, sebagaimana kisah Ummu Sulaim tadi. Yang kedua, menyebabkan orang berjanabah ataupun berjunub, iaitu jima, berjima walaupun tidak keluar air mani. Dan jima walaupun tidak keluar air mani, ini berdasarkan daripada Aisyah, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa masal khitanul khitan faqad wajaba al-ghusl. Apabila bertemu alat kelamin lelaki dan alat kelamin perempuan, yakni bersetubuhan, mereka berdua wajib mandi. Jadi menunjukkan sana walaupun tidak mengeluarkan air mani, maka dekat sana wajib juga mandi, diwajibkan juga untuk mandi, lelaki dan perempuan walaupun tidak mengeluarkan air mani. Begitu juga dengan perkara yang diharamkan ketika janabah. Ada berbeza, ada sedikit perbezaan di antara orang yang berjunub dengan orang yang haid dan nifas. Ada perbezaan sedikit dari segi orang yang berjunub dan orang yang haid dan nifas. Yang pertama sekali, perkara yang diharamkan ketika berjunub iaitu solat fardu atau solat sunat. Maknanya diharamkan untuk solat fardu atau solat sunat, sebagaimana firman Allah, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kamu hampiri sembahyang
yakni mengerjakan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Ini perkataan ni ayat Quran ni berkaitan dengan larangan orang untuk melalui masjid, melalui tempat solat. Justru larangan mengerjakan solat adalah lebih utama. Dah tak boleh nak lalu kat masjid, apatah lagi berkaitan dengan solat. Kan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbal salatun bighairi tuhur, tidak terima solat tanpa bersuci, sama dia suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun daripada hadas ataupun janabah. Jadi dekat sana menunjukkan dalil menunjukkan tidak boleh melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Begitu juga dengan sujud syukur dan sujud tilawah. Orang yang berjunub tidak boleh melakukan sujud syukur dengan sujud tilawah, juga diharamkan ketika berjunub. Yang kedua, berhenti atau duduk di dalam masjid ataupun beriktikaf lah. Tidak boleh beriktikaf, tidak boleh duduk dalam masjid. Sepertinya kita beriktikaf, kemudian kita berjunub, bermimpi, kemudian kita berjunub, maka kita kena tinggalkan masjid. Kita tak boleh duduk sehinggalah kita kembali suci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, wala junuban illa abiri sabil. Janganlah kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali kamu hendak melintas sahaja. Bila untuk melalu sahaja, orang yang berjunub untuk lalu boleh, tapi mungkin sekarang ni tak ada keperluan lah untuk kita lalu, sebab dulu masjid menjadi laluan, menjadi laluan kan tempat terbuka. Sekarang masjid kita tutup, ada pagar. Tapi dari segi hukum kita boleh lalu, tak ada masalah. Kemudian seterusnya, tawaf mengelilingi Kaabah, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Maknanya kalau kita dalam keadaan berjunub, kita tak boleh nak tawaf. Sekiranya kita melakukan umrah ataupun haji, tak boleh bertawaf dalam keadaan berjunub. At-tawaf bil bait salah. Tawaf dekat Masjidil Haram sama seperti solat. Cumanya beza dia, ketika tawaf kita boleh dihalalkan, dibolehkan untuk bercakap. Bercakap dalam tawaf, siapa yang bercakap dalam bercakap yang baik. Mana cakap benda yang baik lah, bukan benda-benda yang tidak baik. Maknanya beza dia, solat sama dengan tawaf, cuma beza dia, tawaf ni dia boleh berkata-kata, perkataan yang baik sahajalah. Okey. Terusnya perkara yang dilarang ketika berjunub iaitu membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Quran. Orang yang haid atau junub jangan membaca sesuatu daripada Al-Quran. Maknanya diharamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, diharamkan daripada membaca Al-Quran, walaupun ianya menjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan membaca Quran ketika berhadas. Walau bagaimanapun, orang yang berjunub boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan lisan menurut mazhab Syafi'i. Maknanya kita baca dalam hati lah. Kita baca dalam hati tanpa melafazkan, kerana diharamkan baca secara lafaz, secara menggunakan lisan. Membaca dalam hati tidak diharamkan menurut mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita nak baca Quran boleh, tapi baca dalam hati. Sebagaimana dibolehkan melihat Al-Quran kan. Seterusnya, harus membaca Al-Quran dengan niat berzikir. Maknanya niat berzikir ni bukannya kita ambil Al-Quran, kita buka, kita niat berzikir, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang dimaksudkan macam ni, bukan kita baca Quran dengan niat berzikir. Maknanya ada certain ayat Quran yang kita gunakan untuk berzikir. Contohnya doa menaiki kenderaan kan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah ayat Quran, kita guna sebagai doa zikir harian kita. Contohnya lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Al-Quran, tetapi kita gunakan sebagai zikir. Begitu juga dalam bila kita mendengar ada kematian dan sebagainya, kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga adalah ayat Al-Quran. Maknanya niat zikir, maknanya dekat sana adalah tujuan zikir. Bukannya kita buka Al-Quran, kita niat zikir, kita baca Quran. Itu namanya kita menipu diri sendiri sebenarnya kan. Kita niat zikir, kita baca. Tidak. Yang dimaksudkan niat zikir adalah doa-doa harian,
ataupun zikir-zikir harian macam Bismillahirrahmanirrahim juga menurut mazhab Syafi'i itu adalah ayat Al-Quran, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lain lah. Kemudian kelima perkara yang diharamkan seterusnya adalah menyentuh Al-Quran. Maknanya membaca Al-Quran tak boleh. Boleh baca dalam hati lah, mendengar tak ada masalah, baca dalam hati tak ada masalah. Kemudian menyentuh Al-Quran, dilarang juga menyentuh Al-Quran ketika berjunub. Dilarangannya termasuk menanggungnya, menyentuh kertas atau kulitnya, atau membawa sama ada dalam beg atau peti. Sama ada kita letak dalam beg ke Al-Quran tu, letak dalam beg plastik ke, beg kain ke, ataupun kita menanggung atas meja. Ini menurut mazhab Syafi'i kita dilarang. La yamassuhu illa al-mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Maknanya tidak boleh disentuh Al-Quran tu melainkan makhluk-makhluk yang diakui bersih dan suci. Begitu juga hadis Nabi SAW, la yamassul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Walaupun menjadi khilaf juga di kalangan para ulama berkaitan dengan menyentuh Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i diharamkan menyentuh Al-Quran, sama ada kulit ataupun kertas yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun buku fiqh, contohnya kitab fiqh, kitab agama yang mempunyai ayat-ayat Al-Quran tidak diharamkan. Kitab tafsir, terjemahan Al-Quran yang kita beli, kebanyakan dekat kedai sekarang ni Al-Quran dijual dengan ada berkaitan dengan, ada sekali dengan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir tu tidak dikira sebagai mushaf, tidak dikira sebagai Al-Quran. Maknanya kita boleh menyentuh Al-Quran tu, membawa Al-Quran tersebut, kan? Sekolah kita, sekolah rendah Islam Hidayah, yang mana kita dah kita meletakkan Al-Quran tu ada tafsir, kan? Maknanya boleh disentuh ataupun boleh dipegang oleh anak-anak murid yang ada haid lah. Contohnya haid ataupun berjunub, kita pun tak tahu. Mungkin ada yang berjunub ataupun keluar air mani masa belajar pun kita tak tahulah, wallahu alam. Tapi nak kata dari segi hukum, kita tafsir boleh menyentuh. Kemudian orang yang berjunub boleh membawa Al-Quran bersamanya, harus membawa barang-barang lain atau pakaian. Contohnya kita bawa beg sekolah, dalam beg kita tu ada Al-Quran. Maknanya kita bawa beg tu, bawa buku sebenarnya, tapi ada Al-Quran dalamnya, maka dekat sana dibenarkan, dibolehkan oleh para fuqaha. Begitu juga kitab tafsir diboleh sentuh. Tapi ada perbahasan ulama, sekiranya Al-Quran hampir hanyut, hampir terbakar, dipegang, dirampas oleh orang yang bukan Islam, kita walaupun dalam keadaan berjunub, kita boleh ambil Al-Quran tu daripada dia terbakar, daripada dia hanyut di sungai dah rosak, daripada dipegang oleh di tangan orang bukan Islam, kita boleh pegang walaupun dalam keadaan kita berjunub, sebab ada masyaqqah ataupun kesulitan ketika itu. Itu berkaitan dengan perkara yang tidak dibolehkan semasa berjunub. Yang tidak dibolehkan, yang pertama solat fardu atau solat sunat, sujud tilawah, sujud syukur pun tak boleh. Kemudian berhenti atau duduk di masjid. Kemudian membaca Al-Quran, dilarang ketika berjunub. Kemudian menyentuh Al-Quran juga dilarang, walaupun khilaf di kalangan para fuqaha. Seterusnya perkara yang dilarang ataupun diharamkan ketika haid. Tadi berjunub, sekarang haid. Sebab ada sedikit perbezaan di antara orang yang berjunub dengan wanita yang haid dari segi larangan dia. Antaranya iaitu ada yang sama, iaitu tak boleh solat fardu, tak boleh baca Quran. Kemudian tambahannya seperti melintas atau lalu di dalam masjid. Orang yang wanita yang haid dilarang untuk melintas di dalam masjid. Macam tadi orang yang berjunub dibolehkan. Kenapa dilarang untuk melintas masjid? Disebabkan takut darah tersebut jatuh dekat tempat solat kerana darah tersebut adalah najis. Tetapi sekiranya ada penghalang ataupun pad ataupun ada tisu ataupun ada kain yang menghalang daripada jatuhnya darah tersebut, maka dekat sini dibolehkan bagi wanita haid untuk lalu. Bukan untuk duduk lah, maknanya untuk lalu dibenarkan. Antara yang lainnya iaitu macam tadi orang yang berjunub dibolehkan berpuasa, kan? Tetapi wanita haid dia dilarang ataupun diharamkan untuk berpuasa kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, baginda alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum,
bukankah perempuan yang haid tidak boleh bersolat dan berpuasa? Tentang masuk orang perempuan yang kurang agamanya, baginda menjawab, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita yang haid tidak boleh bersolat dan berpuasa? Sebagaimana hadis lain yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhu, mengapa perempuan yang haid wajib mengqada puasa dan tidak wajib mengqada solat? Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, kami telah ditanya haid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kami, lalu baginda menyuruh kami mengqada puasa dan tidak menyuruh mengqada solat. Muazzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, jadi Aisyah bertanya dan menjawab, masa zaman Rasulullah dia didatangi haid, Rasulullah suruh ganti puasa tetapi tidak perlu menggantikan solat fardu. Dekat sini jadi menunjukkan wajib puasa bagi tidak wajib puasa, dilarang berpuasa bagi wanita yang haid. Yang ketiga, persetubuhan, bercumbuhan. Macam tadi, orang yang berjunub dibenarkan untuk bersetubuhan ataupun berjimat walaupun dalam keadaan dia berjunub. Kemudian dia berjunub, lepas tu dia berjimat lagi, maka dekat sana tidak dilarang. Bagi wanita yang haid, apabila dia haid, dilarang untuk bersetubuhan. Dilarang untuk bersetubuhan. Ini bagaimana Nabi dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbezaan di antara wanita yang haid ataupun nifas? Nifas ni adalah darah nifas sama juga, wanita yang ada nifas sama haid dia sama. Para mufakkah menetapkan nifas dengan haid hukum dia sama, kan? Dia ada tempoh. Baik, apa beza di antara haid dan nifas dengan orang yang berjunub? Yang pertama sekali, orang yang berjunub dia wajib puasa, dia kena puasa. Orang yang haid ataupun nifas dia tak wajib puasa. Orang yang berjunub dia wajib qada solat. Qada solat dengan qada puasa dia wajib. Bagi orang yang haid dia hanya wajib qada puasa sahaja. Bagi solat dia tak wajib qada, sebab kalau dia wajibkan qada terlalu banyak waktu yang untuk digantikan. Contoh kalau normal 7 hari, 7 darab 5, 7 darab 5, 35 waktu solat nak diqadakan, terlalu berat bagi wanita haid. Itu sebab hanya diwajibkan qada puasa saja, tidak qada solat, tidak qada puasa. Wanita haid dia wajib qada puasa, qada solat tidak wajib. Orang yang berjunub boleh berjimat. Ini dalam keadaan berjunub pun dia boleh berjimat. Bagi wanita yang haid dia diharamkan untuk berjimat sebab ada darah, sebagaimana hadis Nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisa fil mahid, jauhi wanita-wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh bersama. Wala taqrabuhunna hatta yadhkur, sehinggalah jangan kamu mendekati mereka sehinggalah mereka suci. Maknanya sehingga mereka suci barulah boleh bersama. Berbalik kepada khilaf di kalangan ulama, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran? Ini menjadi perbezaan hukum ataupun menjadi khilaf para ulama. Berbeza dengan orang yang berjunub. Orang yang berjunub ni dia tempoh dia hanya sekejap dan atas kehendak dia sendiri. Contohnya dia berjunub, lepas tu dia mandi wajib, habislah settle. Tapi bagi wanita haid, dia ada tempoh tertentu, bukan atas kehendak sendiri dia. Jadi ada tempoh-tempoh tertentu yang perlu dia maknanya 7 hari baru boleh mandi wajib. Berjunub bila-bila masa kita boleh mandi. Jadi dekat sana ada sedikit perbezaan, menjadi khilaf para ulama. Bolehkah wanita haid untuk membaca Al-Quran? Lebih-lebih lagi apabila mereka ni adalah guru Al-Quran ataupun mengajar Al-Quran, ataupun mereka ni seorang hafizah ataupun menghafal Al-Quran yang perlu menjaga hafalan. Para ulama khilaf berkaitan dengan bagi wanita haid membaca Al-Quran. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhuma, la yaqra'ul junub wal haid syai'an min al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, sesuatu daripada Al-Quran ada bagi orang yang berjunub dan orang yang haid.
sebagian ulama khilaf berkaitan dengan hadis ni. Sebagian ulama menyatakan hadis ni adalah hadis dhaif kerana adanya Ismail bin Ayyash dalam rawi tersebut, yang mana Ismail bin Ayyash dia merawikan ataupun mengambil hadis daripada dekat bumi Syam. Dia hadisnya diterima, manakala apabila dia mengambil hadis daripada luar, daripada Syam, para ulama mengata dia ada kekurangan, makna ada kelemahan, menyebabkan hadisnya itu dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Itu menjadikan perbahasan ulama, sebab hanya satu-satunya dalil yang mengatakan haram membaca Al-Quran bagi haid dengan junub ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi disebabkan kesahihan hadis ni menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam membenarkan ataupun membolehkan membaca Al-Quran. Antara yang membenarkan membaca Al-Quran ketika haid iaitu Imam Malik dan mazhab Zahiri. Mereka membenarkan membaca Al-Quran kerana tak ada dalil yang sharih ataupun jelas ataupun dalil yang sahih dalam pengharaman membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Walaupun majoriti ulama berpandangan haram membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dengan wanita yang dengan orang yang berjunub berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kondisi ataupun suasana situasi yang menyebabkan dibolehkan membaca Al-Quran mengikut ijtihad para ulama. Antaranya Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar, Syekh Jadul Haq, Hali Jadul Haq, dia mengeluarkan diharuskan menghafaz dan membaca Al-Quran ketika waktu exam. Ini perkara ini pun dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor berkaitan keharusan membaca Al-Quran ketika exam. Kan baru-baru ni SPPIM tahun 6 terpaksa membaca hafazan, membaca tilawah hafazan ketika mana mungkin ada anak-anak yang dalam keadaan ada datang bulan ataupun haid, dia terpaksa baca, dibolehkan mengikut ijtihad Syekhul Azhar, Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Dia mengatakan kerana ada masyaqqah, kerana exam tu terhad waktunya dekat sana, ada rukhsah, ada keringanan, boleh membaca ketika exam tadi tersebut. Begitu juga dibolehkan, sebagian ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid bagi wanita yang hafaz dengan hafaz Quran dengan membaca sekadar sahaja. Membaca sekadar ingatan sahaja. Contohnya anak-anak yang menghafal juzuk 30 sebagainya, yang perlu ulang setiap hari supaya tak lupa. Kan kalau lupa dia menjadi satu yang berdosa kepada kita, melupakan Al-Quran. Jadi baca yang sekadar saja, bukan baca Al-Quran. Itu menurut sebahagian pandangan ulama. Tapi majoriti ulama mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ketika haid. Cara lain bagaimana kita nak keluar daripada khilaf tersebut, iaitu kita mengulang bacaan hafalan kita, dengan mendengar kaedah lain tanpa kita membaca Al-Quran, iaitu dengan mendengar bacaan Al-Quran, kita ikut dalam hati atau kita ulang baca dalam hati. Mendengar bacaan Al-Quran menggunakan mengulang daripada hati kita. Boleh juga kan, cara dia banyak. Tidak semestinya kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan mengulang. Tetapi dekat sini majoriti ulama mengatakan haram. Cara lain bagaimana kita nak membaca Al-Quran, iaitu dengan membaca tafsir lah. Kita tafsir, kita buka, kita pegang kitab tafsir, bukan membaca dengan kita tidak membaca dengan lisan kita, kerana diharamkan oleh ulama dalam membaca menggunakan lisan. Kan? Adapun dalam hati dibenarkan oleh para ulama. Kita ulang, kita buka tafsir, kita tengok, scan tanpa menggunakan lisan kita, menggunakan hati kita. Kerana para ulama pun membenarkan menyentuh tafsir yang makna lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Itu begitu kaitan dengan membaca Al-Quran ketika haid. Walau bagaimanapun, bukan semata-mata membaca Al-Quran sahaja yang boleh diamalkan ketika haid. Banyak lagi amalan-amalan lain yang kita boleh amalkan ketika yang boleh diamalkan ketika berada dalam keadaan berjunub. Mungkin junub tidaklah terlalu lama, lebih lagi pada haid mungkin makan masa seminggu, 10 hari. Dalam mazhab Syafi'i maksimum 15 hari. Maknanya dalam tempoh tu banyak amalan yang boleh dibuat. Antaranya kita boleh berzikir. Berzikir tu tidak dilarang ketika haid. Membaca Al-Quran, bagaimana kita nak berkaitan dengan Al-Quran, tak semestinya kita baca.
Contoh, kita boleh ambil kitab fiqh, kita tengok, kita buka, kita tengok Quran tu berkaitan dengan sirah dia, berkaitan dengan fiqh dia, berkaitan dengan tafsir dia, yang kita boleh baca ketika dalam keadaan haid. Jadi bukan semata-mata membaca Al-Quran bagi nak mengulang hafalan kita tu, hafazan kita, dengan membaca dalam hati lah, bagi memudahkan, bagi keluar daripada khilaf di kalangan para fuqaha. Kemudian begitu juga kalau kita dah amalan yang dinyatakan dalam hadis, kalau kita dah biasa mengamalkan amalan tersebut dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita bermukim contohnya, maka amalan tersebut pun kita akan dapat pahala tu sama seperti sekiranya kita bermusafir ataupun sakit. Jadi dekat sini kita boleh nyatakan bagi orang yang wanita yang haid, ketika mana rutin harian dia membaca Al-Quran, contoh setiap waktu subuh dia akan baca Quran, contoh 5 muka surat subuh, 5 muka surat subuh, 5 muka surat, sehinggalah dia datang haid, dia tak boleh baca Al-Quran, dia tak boleh nak baca Al-Quran lepas subuh 5 muka surat, tetapi amalan tersebut masih dikira mendapat pahala seperti dia membaca Al-Quran 5 muka surat tadi tu lepas subuh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marada al-'abdu aw safir kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Sekiranya hamba tu sakit ataupun bermusafir, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi, ditulis baginya sama seperti muqiman sahihan, dia bermukim dan ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Jadi dekat sini untungnya para wanita yang haid, masa dalam keadaan suci perbanyakkan ibadat. Apabila tempohnya haid, walaupun tidak dapat membaca Al-Quran, contohnya walaupun tidak dapat solat fardu ialah solat sunat sebelum subuh, contoh tahajud, jadi dekat sana menunjukkan amalan tahajud yang rutin biasa dilakukan, bacaan Quran yang biasa dilakukan ketika dalam haid, ia dikira juga sebagai mendapat ganjaran pahala sebagaimana dia dalam keadaan suci dia melakukannya. Hebatnya istilah dia, kita buat kerja dapat gaji, dan bila haid ni tak buat kerja tapi dapat gaji. Itu mesti ramai lagi orang suka bila tak dapat kerja dapat gaji kan. Biasanya buat kerja dapat gaji, ini tak buat kerja dapat gaji. Jadi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya dalam keadaan suci memperbanyakkan ibadah. Jadi bukan sahaja kita membaca Al-Quran, banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh buat dan sebagainya. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan perkara yang dilarang ketika berjunub dan haid ataupun nifas, dan perkara yang dibolehkan. Jadi sampai di sini sahaja untuk sesi kita kali ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, atas lemah kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.